Nabi kalau ambil wudu, Nabi ambil wudu, kata Aisyah, nasib baik yang tanya kat aku, tak ada orang tanya dekat aku. Nabi kalau ambil wudu, Nabi akan duduk. Bila Nabi duduk, Nabi takkan semayang. Nabi kata jangan semayang. Tapi kalau kita semayang pun sah. Ustaz tak kata tak sah, tak, bukan kata tak sah. Pasal Nabi kata, mula-mula sekali Allah tanya, aina yukabbiru wa aina yusabbihu, mana orang yang membesarkan aku, mana orang tasbih dekat aku, mana orang yang beristighfar dekat aku. Okey? Asal setiap malam Allah tanya kat malaikat yang tu je. Maka Nabi kata, aku ambil wuduk, aku duduk, aku akan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah 10 kali. Aku akan kata La ilaha illallah 10 kali. Aku akan kata Astaghfirullahaladzim 10 kali. Lalu sebelum Nabi semayang, Nabi angkat doa. Nabi angkat doa pendek sangat-sangat. Nabi baca yang ni sampai ke mati. Pendek sangat-sangat. Nabi sebut 4 benda dekat Allah sebelum dia nak semayang. Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampun dosa aku, bagi hidayah dekat aku, bagilah kurniaan untuk aku ya Allah, bagilah afiah ya Allah, bagilah kesihatan. Kata agama aku sihat, dia aku sihat semua. Lepas Nabi sebut 4 benda tu, Nabi angkat doa lagi, a'udzubillah min diqi maqabri yaumil qiyamah. Tuhan, a'udzubillah, Tuhan, aku minta sangat-sangat Tuhan tolong lindung aku. Jam mana betul? Jam ni ke jam tu? Jam ni. Okey. Jam tu penipu sebenarnya. Okey. Oleh sebab tu Ustaz ikut jam ni. Ni jam IKEA ni. Kan? Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, Nabi kata a'udzubillah, Tuhan, aku minta tolong lindung aku ya Allah. Pada hari kiamat esok ni, jangan sempitkan aku. Nabi doa untuk diri dia. Tuhan, a'udzubillah, aku minta ya Allah dengan perlindungan Tuhan, janganlah sempitkan aku pada hari kiamat esok ni. Pasal tu Nabi kata, orang yang bangun malam, orang yang ada wawasan untuk alam barzah dia, alam akhirat dia. Kalau kita tahu yang kita nak mati, kubur kita, alam barzah kita akan bermunajat kepada Allah Ta'ala di sebelah kanan. Kita tahu kita ada kelemahan, maka kita bangun. Lepas pada tu, maka Nabi SAW, Assalamualaikum, semayang 2 rakaat, kata pula berapa rakaat semayang. Lepas Nabi semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Nabi beristighfar. Terus Nabi baca doa tahajud. Doa tahajud ni dicarilah Ustaz apa Putrajaya kah, Ustaz Jaki kah, Ustaz Abang Rompeng kah, Terma Tampau kah, semua doa tu sama. Dicarilah bumi mana, hadis mana pun sama. Allahumma, siapa tu? Betul dibaca. Allahumma lakal hamdu. Boleh baca kan? Oh dahsyat Ustaz. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa ma fil ardi wa ma fihin. Takat tu je. Yang lepas tu dah, tu ada 3 pada. Kita baca ya Allah Tuhan, kita puji bagi Allah. Lepas barulah kita start dengan berdoa, walakal hamdu wa antal haq wa wa'dukal haq. Student yang kena baca di semua tak tengah malam. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa jannatul haq wa narul haq wa nabiyyuna haq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atul haq. Barulah kita start dengan berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Betul? Faghfirli. Masya Allah, dia boleh baca malaikat ya? Pada hujung-hujung, kalau boleh doa ni, cubalah buat dengan faham. Sambil-sambil angkat tangan, Allahumma firli. Ikut doa dia. Bagus. Nabi baca yang ni je. Allahumma firli, ampun dosaku, ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa anta muqaddim muakhir. La ilaha illa anta. Di bawah tu ulama suruh kita pada buku ni, kitab ni, dia kata ilahi. Bila malam bangun kita Ilahi, ada Tuhan aku.
cari aku tengah malam, aku pun cari ya Allah. Ilahi la ilaha illa anta, tak ada Tuhan aku nak sembah melainkan kamu ya Allah. Ni je. Lepas tu kita rehat sekejap. Allahu Akbar. Nampak tak? Kita cubalah. Nampak tak? Dan buku ni masa dah tak ada tadi masa promo lah. Buku ni ada 3 jilid. Jilid 1, 2, 3. Dan tu Malik kita beli Musa berlama dia beli. Nampak tak? Dia pergi sampai ke rumah Ustaz. Terima kasih lah Ustaz. Bukan Ustaz tak mau main, nak main. Dia pergi sampai rumah jemput Ustaz. Pasal dia pergi sampai rumah ni kena main lah. Dia pergi sampai rumah dia nak tengok lah tu. Dia suruh masuk ke juga. Alhamdulillah. Tengah malam pukul 1 kan, pukul 1 pagi. Oh, nampak ada malaikat ni sampai 1 pagi. Saya ingat malaikat mana kata Rahman. Alhamdulillah dia main. Allah dia pusing-pusing cari satu malam. Pasal kita tengok orang main dan bersungguh. Ya Allah Tuhan, entahlah. Hari ni Ustaz ada di Alam Budiman, tempat UATM. Minta satu ruang bagi Ustaz. Alhamdulillah. Buku ni ada jilid 1, 2, 3. Harga dia 250, 230. Pasal main kat Ampang memang suruh jual buku-buku ni. Harga dia 1.6 je. Kalau tak ada duit, jumpa dengan Datuk Malik, isi nama, tulis nama, nombor telefon. Nampak tak? Siapa yang beli buku ni dia hutang, beli dia balik mati halal. Waris dia tak boleh bayar Ustaz. Jangan buat-buat mati sudah. Buku ni ada 3 jilid. 1, 2, 3. Harga dia 1.6. Ibnu Katsir apa kena ada tafsir. Tafsir tu kena ada kat rumah. Bila Ramadan nak tahu macam apa nama surah Fatihah, macam apa nama surah-surah ni kan, kena tahu lah. Bagus. Tafsir tu kalau ikut dalam pasaran 6.5. Hari ni 4.5. Main-main dah ada orang ambil dah. Ada lagi. Dia besar. Datuk Malik ada. Betulis ada. Kalau bayar asal-asal, boleh bayar asal-asal kan? Boleh. Datuk Malik tanggungjawab. Tapi bagi mati betul. Kalau tak boleh bagi mati betul. Dan satu lagi buku ni ada sifat wudu Rasulullah. Lagi satu salat-salat sunat Rasulullah. Buku ni 80, jatuh 50. 2 buku dah. Untung aku. Buku ni pula, buku ni kadang-kadang Ustaz mengajar, kadang-kadang orang jemput Ustaz pakai. Lalu Ustaz bila orang jemput Ustaz pakai kitab supaya dia boleh rujuk di kitab. Kadang-kadang apa dia makan madu yang Ustaz Umar ni, madu yang masuk dalam televisyen, radio IQ. Kalau kami 4 Ustaz saja yang jual ni. Ustaz pergi ke Ustaz Nazri, Ustaz Asli Bahrain, Ustaz Juhari Wahab, Ustaz Nur Hisham, di Ustaz. Kami 4 Ustaz. Kesempatan kami buat ni masa dulu program televisyen kami masuk. Jadi dengan orang kenal, jadi kita buat jual. Yang radio IQ semua tu. Dalam radio IQ ada televisyen ada. Pakar-pakar yang ambil dengan kami ni macam pakar jantung Malaysia, Datuk Ghazali, pakar apa nama Hadipah ni yang ambil kami punya madu di pokok kajian tentang penyakit itu. Lepas dia cakap laku nak mampu. Kita dah cakap dalam kuliah macam ni tak laku. Datuk dia cakap, profesor dia cakap tentang penyakit pakai madu berlaku. Mau kotor nak mampu. Kadang-kadang hampa ni beli benda-benda sunnah, cara nak makan tak tahu pun tak boleh juga. Dalam buku ni dia ajarkan kita. Muka surat 57, buku perubatan macam mana Rasulullah ambil madu. Nabi SAW, Nabi bangun pagi, Nabi kata kalau perut kosong, cuma macam Ibn Qayyim Al-Jawzi, ulama-ulama yang lain kata kalau boleh biar 8 jam kosong perut pagi-pagi tu. Lepas kosong perut, ambil ayam tu nak air, ambil ayam, apa campur dengan madu ke, caw dengan madu, terus minum pagi-pagi. Kalau boleh dapat abang sauda zaitun ni bagus. Ambil macam umur dan meningkat ni, ambil 2 tablet abang sauda, 2 zaitun. Pasal abang sauda ni Nabi pesan kat sahabat, alaikum bil habbatus sauda. Wahai sahabat aku, jangan pisah diri abang sauda sampai mati. Kita makan abang sauda, bila terberhenti, mati berhenti. Nabi pesan hadis dia tahu, alaikum, aku maulah umat aku ni. Nabi kata, Ibn Qayyim Al-Jawzi kata orang yang makan abang sauda ni, dia paling bagus dalam batang tubuh, dia jaga buah pinggang dia.
orang yang kaki dia makan ubat ni semua ni, dia kikir. Kalau makan bahasa udat tak kena mengenal. Tapi kalau orang yang tak pernah makan bahasa udat, dia ambil satu dulu, dia try. Yang dah biasa tak apa-apa. Tapi ayak dia kena minum banyak. Kalau ayak kalau kurang, kalau dia pening, dia kering. Kalau yang kita makan barakah tu, bahasa udat dia 10% saja. Yang ni 95. Yang barakah-barakah yang daripada Mesir, kita ambil yang tu, tak minum ayak pun tak apa. Itu sesuai dengan semua keadaan. Yang ni dah dia kena minum. Bagi orang ada kecil manis yang tu yang ni semua, dia akan turun dengan izin Allah Ta'ala. Jadi madu ni pada kena cara makan dia, kita tengok bukan kesanan dia untuk penyakit ni kesan sangat-sangat. Tak payah usah cerita. Buka dalam internet, maka tengok lambat sangat. Laju apa. Ada kat luar tu, kalau nak beli madu pun kontak dengan Datuk. Semua aku boleh beli tu. Datuk tulis pagi cek 1,000 ada. Madu, habas sauda, zaitun. Habas sauda dengan zaitun yang apa kena package lah. Apa kena makan habas sauda zaitun. Beli package besar tu. Sempena dengan suasana GST, semua harga Ustaz turun. Nak mazlan katakan. Tak ada Ustaz nak apa dia. Turun. Ustaz pasal harga Ustaz turun ni pasal apa? Ustaz beli daripada bulan 1 lagi, takut GST. Lepas pertengahan Ramadan, semua dia akan naik. Yang sepasang nak pasang budak tu, kita naik RM6. Bila ikut harga dia naik, kita naik RM6 dia naik. Madu RM9 dia naik. RM9.70 dia naik. GST. Kita dah survey semua tu, memang kita tak tahu macam mana. Kita heran satu menteri yang Allah bagi kat dia bodoh. Macam mana dia kata turun? Ustaz pun tak betul. Ustaz tak boleh nak faham apa dia cakap. Kan, kalau dia kata okey kita nak bukti, mana bukti dia? Pada pasal Ustaz bawa dan duduk pula masuk niaga. Bila kita dapat tu, dia tulis GST berapa sen. Kat tulis kat kertas. Jelas tak boleh bohong kat kita. Ustaz tak lah aku nampak korang kau. Tak korang. Ada. InsyaAllah kita dapat materi jadi korang. Lepas tu pula apa tengok dekat apa nama di luar ni, kita tengok apa semua. Asalkan dibeli bagi habis. Kerja apa bagi ambil. Buku ni bagus. Dia ajar cara macam mana Nabi SAW. Nabi kata, wahai umat aku, nak baca kat dia pun boleh. Baca Nabi kata apa? Nabi kata, saya baca sana. Boleh tunggu dah? Allah berkata dia. Nabi SAW Nabi kata apa dalam bab ni? Mana kala asal salasa qadawatin kullu syahr lam yusid 'aziman min bala'i. Nabi kata mana-mana di kalangan umat aku, kalau sebulan, Nabi kata sebulan batang tubuh kita memerlukan 3 kali madu. Sebulan kena ambil 3 kali. Kalau lebih lagi bagus. Tiap hari lagi untung Ustaz. Habis beli. Nabi kata bagi seminggu tu bagi dapat sekali 2. Tu dapat lagi. Lam yusid 'aziman min bala'i, dia tak akan kena penyakit yang besar. Nabi berdiri di depan sahabat dia, Nabi kata wallahi ayat Quran bila turun, alaikum bi syafa'ini al-asal wal Quran. Ke atas umat aku berubahlah diri kamu dengan Quran dan madu. Al-asal, madu dan Quran. Bila nak minum madu, baca satu ayat Quran. Allahu Akbar. Nampak tak? Banyaklah dalam ni. Maka Nabi kata kalau aku nak makan daging, aku pastikan daging tu aku bubur madu dulu. Kalau ada racun kat daging tu, maka tak akan ada apa-apa dah. Baca semua maklumat berkenaan dengan madu bagi betul. Bagi betul diri kita. Habis buku ni pun dah habis. Last sekali sebelum Ustaz nak balik, Ustaz di Pulau Pinang, Ustaz cerita sikit. Okey, lagi 3 minit. Di Pulau Pinang, isu berkenaan tanah ni menjadi-jadi sangat-sangat. Okey, tanah di Pulau Pinang. Dan kita tengok isu tanah ni adalah isu dulu. Kerajaan jahat dulu. Senang pun. Kerajaan yang dulu kuasa suku dan semua daripada jual tanah orang Melayu, bila main Lingwaib tak boleh buat apa-apa. Bagi pihak dia sendiri, dia tak pernah ambil tanah Melayu walaupun seekar, tak pernah ambil. Kita banyak kita tak tahu tentang apa, bukan Ustaz bela apa nama dia dah yang mana betul-betul lah. Pertama sekali, kita di Pulau Pinang ada satu daun hijau, ada satu yang warna hijau satu. Dengan satu tu Tok Guru hadi-hadi kita. Tahu tak Tok Guru? Tak tahu pun tak apa.
Okay? Untuk guru haji-haji kita, dia sarankan kepada orang Pulau Pinang, orang Melayu, jangan keluar daripada Pulau Pinang, jangan keluar. Duduk, beli tanah ke apa, duduk di situ, jangan. Saranan tu ya Allah Tuhan, kita bawa pergi Lingua Eng. Maka di Lingua Eng kita minta, kalau boleh kita kata Lingua Eng kan, kita katakan Lingua Eng orang Melayu habis. Dia kata janganlah, duduklah, duduk. Dia suruh kita duduk. Apa saranan dia? Maka dia kata semua tanah wakaf di Pulau Pinang dia tak akan kacau. Kita buat surat perjanjian. Semua tanah wakaf dia tak akan kacau satu. Semua tanah wakaf yang ada hari ini tak akan kacau. Itu hak milik Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Satu. Yang kedua, dia minta kalau boleh, maka kita minta dekat dia pasal masjid kita, sekolah agama kita yang ada di kawasan town area. Tanah tu milik Majlis Perbadaran Pulau Pinang. Apa kita buat? Kita minta dekat Lingua Eng, dia setuju tanah tu dia serahkan kepada Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Majlis Perbadaran Pulau Pinang serahkan semua tanah yang orang Melayu ada masjid, tanah kerajaan negeri, sekolah agama diserahkan kepada Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam Pulau Pinang serah balik kepada umat Islam. Orang Melayu yang ada di bukan Melayu pun, banyaknya mamak lah. Dan dalam tu semua diserah balik sebagai tanah wakaf. Bila kami dapat balik tempat Ustaz di town area ni, ada satu saja sekolah agama, satu tu dia. Tempat Ustaz mengaji dulu, di sekolah kami. Sekolah Ustaz dulu mengaji, dan Ustaz juga mengajar kat sini dulu. Okey, Ustaz balik, Ustaz mengajar kat sini, di sekolah kami. Yang banyak dia, doktor lah, itu lah, semua keluar ke sini. Jadi kalau kita ke sekolah ni, tanah majlis bagi kepada kerajaan Majlis Agama Islam Pulau Pinang, dan kita wakafkan. Bila kita wakafkan, kita cadang kita nak buat masjid. Kita nak buat masjid. Kita nak buat macam ni. Kita nak buat bertingkat-tingkat masjid. Di bawah nak buat mahtafiz, nak buat pengajian Islam, pentadbiran, semua kita buat dalam bangunan ni. Di kawasan town area tak ada langsung. Bila mana kita nak buat dengan tanah yang kecil tu, tanah tu besar sini sikit lah, tak besar sangat. Tanah tu kita dapat. Bila kita dapat, tiba-tiba kita dapat masjid. Buat yang kita nak buat masjid, kena minta izin sekeliling. Pasal 90% Cina. Dia suruh minta 2 tahun nak buat proses ni, minta izin yang tu, tapi jalan dia bagi kat kita. Nampak, dia bagi. Dia buat ini, masalah Islam dia tak pernah kacau. Dia yang banyak gaji kafar. Mana-mana orang yang hafal Quran dapat gaji. Mana orang yang khatam 30 juzuk, dia dapat bulanan duit daripada kerajaan negeri. Semua dia tak kacau. Tapi bila main bodoh, orang tanya siapa, pasal dia masalah politik. Pasal kaum dia tolak dia. Kalau hantar ni, kami tak ingat. Dia terpaksa lah. Itu terpaksa. Tapi masalah dalaman dia dengan kita, dia tak pernah kacau tanah-tanah. Dia tak pernah kacau, dia bagi peruntukan. Dia tak pernah kacau. Selama kita berunding, kita tak pernah pun kita tengok dia tak ada peruntukan. Cuma selalu orang yang baca politik, bukan sokong dia ada benda, ialah dia merintah, sudah tentu dia sayang pada bangsa dia. Itu fitrah lah. Kita merintah dulu, pasal apa tak sayangkan bangsa kita? Kepada kita bagi pelikuk, ada faham? Kita bagi pelikuk, dia sepanjang dia merintah, dia setuju buat bangunan sebesar jenis motor ni, okey lah. Cuma dia suruh minta izin ke keliling, dapat keliling, kita dapat 70% lebih berapa setuju. Yang sikit kita tak setuju. Cina setuju, dia kata azan pun boleh, dia kata buka lah, setuju. Yang kedua, bila kita kata nak buat ni, sebelah tu pula ada jenis dulu Ustaz mengaji, ada Buddha punya tempat sembahyang. Sampai Ustaz boleh hafal lagu dia, ding ding. Kita hafal ding 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 ding. Kita dah hafal lagu-lagu sembahyang. Kenapa hafal? Hafal, ya Allah Tuhan pada. Jadi kita nak buat, bila nak buat bangunan ni, Buddha punya tempat sembahyang tu, Buddha kata kami bila ada masjid, kami tak boleh terima pasal ganggu ibadah kami. Apa Persatuan Buddha buat? Persatuan Buddha jual tanah tu untuk kita. Jual untuk kita dengan harga 15 juta, nak mampu. Nampak tak? Dengan 15 juta ni baru 2 bulan kita lancar.
Dan kita lancar, ya Allah, kita dah letak 5 juta dah. Keliling mama-mama kena mas yang keliling tu, dan pada semua bagi sebanyak 5 juta, termasuk Cina bagi. Pusat Muda bagi kat kita, dekat 100,000 bagi. Semua Cina bagi, semua kita bagi. Duit depan memang kita asingkan. Bangsa tu pun bagi, subhanallah. Apa nak jadi akhir zaman? Faham tak tu? Turun pelancaran tu kita buat secara besar-besaran daripada governor. Walaupun dia governor, dia tak ada duit, dia suruh putih dia. Jadi semua yang pernah belajar di sekolah ni, bagi semua termasuk ustaz. Di semalam kita buat dan belajar, ustaz dah buat 4 hari dah. Selepas salapan ni 4 hari dah ustaz buat. Jadi kita memang nanti tabung dekat situ. Bagilah zakat, lapar dan semua boleh bagi. Ya Allah, kita nak selamatkan bumi. Tahu dah duit apa esok ni bila bangun bangunan ni, pahala nak sampai dekat apa? Sadaqatul jariyah. Esok ni kalau Datuk Malik kita setuju, dia boleh ambil kad ni, dia boleh ambil kupon. Asal benda kutip pun banyak sangat siap ada. Siapa-siapa yang secara sukarela nak kutip ni boleh kontak dengan Datuk Malik. Tahu Datuk Malik? Datuk Malik kita tahu kan? Datuk Malik kontak dengan Datuk Malik, ustaz, saya nak kutip sendiri. Nak kutip dia kena ambil ni, dia kena kutip kupon. Kan dia koyak-koyak tu, pasal kupon tu semua kita kena bagi kat Majlis Agama Islam yang jaga. Dia tak ada. Majlis Agama Islam kontrol 100%. Semua kita rujuk dengan dia. Bapa buku bak keluar, bapa kupon bak keluar. Dia setiap orang kutip tu dia bagilah persen. Dia bagi persen. Persen tu pula ustaz akan bagi balik kepada anak-anak asnaf, ustaz. Masa ustaz berjaga anak yatim, anak asnaf, jadi selalunya ustaz tabur ustaz kutip tu mereka. Lalu bila ustaz kutip yang ni, ada sedikit persen masuk dalam tu. Berarti duit tu terbagi berdua. Untuk wakaf ni, untuk anak yatim dan asnaf. Kepada tabung mereka situ, bubuh duit sebanyak mungkin boleh. Balik-balik semua duit apa yang hari ni bermain tu hantar dia untuk tabung tu. Nampak ada sikit nak shopping, dapat balik-balik mati. Syahid, duit semua dah bagi dah. Allah Allah. Maka setakat sini dulu, saya sudah setakat sini dulu. Yang baik Muhammad daripada Allah, salah dan silap daripada keputusan sendiri. Kita tutup dengan tasbih kepada Allah. Syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya nak tutup majlis, kalau boleh kita buat tahlil sekarang, boleh tak? Nak umum. Datuk, kita buat sebab lepas bayar nanti boleh lari. Boleh lari ni.